Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Hai. Selamat menyaksikan kami di rancangan Hello Doktor TV3 Live untuk anda hari ini. Dan Zaim hari ini akan bersama anda sepanjang 1 jam. Kita sembang-sembang santai saja. Dan bertabat juga saya ucapkan kepada anda semua, selamat tahun baru kepada anda semua. Moga-moga semuanya dipermudahkan urusan, memangkan rezeki dan semuanya jaga terus SOP yang telah pun ditetapkan. Dan hari ini pun agak cuaca hujan juga kat luar. Dekat negeri anda macam mana pula agaknya? Apa-apa pun jaga diri elok-elok tahu. Okey, macam biasa kita di Hello Doktor akan ada saja topik-topik yang perlu dan wajar diberi perhatian ramai. Jadi hari ini topik kita menarik betul tentang kewujudan dan perbezaan varian-varian yang melanda dunia sekarang ini, iaitu varian Delta dan juga varian Omicron ataupun Omicron. Jadi nak tahu apakah wujud dia macam mana nama dia dapat dan apakah kesan dia kepada kesihatan kita. Kita akan tanya doktor sekejap lagi. Dan juga bagaimana fungsi dos booster itu ataupun dos penggalak itu dapat membantu kita untuk terus menjaga kesihatan kita. Juga kita akan bertanya dengan doktor kejap lagi. Dan sebelum itu anda juga boleh join kami punya perbincangan hari ini dengan follow kami dan buka Facebook rasmi kami sekarang di Facebook rasmi Hello Doktor TV3. Jangan lupa like dulu dan terus turunkan anda punya komen. InsyaAllah kami akan tanya satu persatu kejap lagi. Atau boleh juga anda telefon kami di nombor yang tertera sekarang ini 037776 ya 16 7726 1603. Maaf, jauh sikit tak nampak. Okey, baiklah. Dan untuk anda semua yang bersama kami, kita juga nak tahu apakah agaknya cerita kewujudan di sebalik adanya varian Delta dan juga varian Omicron ini. Nak tahu bagaimana ceritanya? Jom kita berkenalan dengan mereka dengan bikisan yang telah pun kami sediakan ini. Kita saksikan sekarang. Varian United Kingdom kini dikenali sebagai varian Alpha, dari Afrika Selatan sebagai Beta, Brazil sebagai Gamma dan India sebagai Delta. November 2021, dunia berdepan dengan ancaman varian baru COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, sebanyak 186 kes baru varian telah dilaporkan daripada 14 hingga 18 Januari 2022 yang merupakan varian Omicron. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengesan kes pertama varian yang dibimbangi VOC Omicron di negara ini melibatkan seorang pelajar warga asing berusia 19 tahun. Variant of concern Omicron telah dikesan di Malaysia. Menurut menterinya Khairi Jamaluddin, pelajar universiti swasta di Ipoh Perak itu didapati positif COVID-19 pada 19 November lalu dan selesai menjalani kuarantin Kediri pada 29 November. Beliau turut mengumumkan bahawa kerajaan akan melarang ketibaan bukan warga negara yang telah melancong ke negara seperti berikut dalam tempoh 14 hari bermula 26 November lalu. Kes pertama varian Omicron dikesan di Botswana pada 11 November dan yang kedua ditemui di Afrika Selatan pada 14 November. Persoalannya, bagaimana pula dengan penularan isu kombinasi dua varian iaitu Delta dan Omicron yang membentuk Deltacron? Juga, adakah keberkesanan dos penggalak terjejas akibat varian-varian yang lebih mudah merebak ini? Terus kekal menonton hingga ke penghujung siaran. Itu dia, macam biasa kita semua di Malaysia, di dunia akan risaulah setelah kewujudan COVID-19 ini melanda dunia sejak 2 tahun yang lepas kan. Tiba-tiba ada pula varian seperti Delta dan juga Omicron dan ada pula varian terbaru gabungan berdua. Adakah itu semua wujud? Ada benar? Kita akan tanya sama-sama pada hari ini. Kita sama-sama tebalkan ilmu kita pada petang ini insya-Allah. Dan untuk bercakap dan juga menjawab semua persoalan kita ramai-ramai sekarang ini, kita bersama secara langsung sekarang ini bersama juga dengan anda Dr. Noor Arisah Misnan. Selaku pakar perubatan dan penyakit berjangkit Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor Noor. Ya, Dr. Arisah. Dr. Arisah. Ya. Okey. Dr. Arisah bersama dengan kita pada hari ini. Okey doktor, sembang-sembang tentang varian COVID-19 ini. Ya. Mungkin juga doktor terangkan dulu apakah itu varian yang melanda negara kita sebagai mukadimah pada petang ini. Silakan doktor. Ya. Terima kasih Zaim dengan soalan pertama pada hari ini, topik yang sangat mencabar untuk saya jawab. Okey. Jadi lumrah virus, terutamanya berkenaan dengan coronavirus,
dia sentiasa melalui proses evolusi. Jadi lagi banyak dia menjangkiti seseorang manusia ataupun host, dia akan membuat kopi dia sendiri, tapi kopi ini akan berubah. Dan bila berubah, dia melalui proses mutasi rawak. Varian ni menjadi isu pada tahun 2020 apabila United Kingdom ataupun negara tersebut telah mengumumkan kewujudan varian pertama iaitu Alpha. Dan kemudian seluruh dunia bekerjasama untuk mencari adakah varian-varian lain yang seterusnya mungkin wujud. Dan sehingga kini kita ada 5 varian. Varian-varian yang 5 ini dipanggil variant of concern. Kita rasa risau. Kerana Ada 5 varian sebenarnya? Ada 5 varian yang telah dikenal pasti dan satu dunia dah tahu varian ini memberi kesan yang amat kepada struktur kesihatan dunia. Ya, Alpha, Beta, Gamma, Delta dan yang terkini Omicron. Okey. Ya. Itu wujudnya sebelum itu sebenarnya. Ya. Sebelum kedua-dua ini. Ya. Okey, So, mungkin Dr. Wesdakan satu persatu. Baik. Untuk setiap varian ni, para saintis melihat apakah kenapakah varian ini istimewa. Ya. Sebab dia kumpulan coronavirus yang asalnya daripada Wuhan. Okey. Tapi bila dia bermutasi, dia dah travel satu dunia, dia mewujudkan kluster-kluster yang istimewa. Kira dia jumpa kawan-kawan baru. Dia bergabung. buat. Aha. Dia macam ada mutasi sendiri yang melalui proses evolusi Okey. dan menjadikan virus tu lebih istimewa. Kerana virus ni dia punya lumrah dia perlu hidup. Dia perlu sentiasa membiak dan dia perlu sentiasa menjangkiti dan dia tidak boleh hidup tanpa host iaitu manusia. Jadi bila dia bermutasi di dalam badan manusia, struktur terutamanya protein luaran yang dipanggil S protein atau spike protein pada hujung ataupun sekeliling corona. Corona tu dia macam durian. Ada spike dia. So spike protein ni dia berubah supaya dia lagi senang menjangkiti, supaya dia lebih kukuh, supaya dia senang nak masuk dalam badan manusia dan supaya dia boleh cepat membiak dan mengatasi imun sistem manusia itu sendiri. Jadi itu yang para saintis dapati dan bila kita cakap pasal variant of concern yang kelima ini, nombor satu, dia sangat mudah merebak. Okay? Contoh yang paling kita telah hadapi ialah varian Delta. Okay? Varian Delta sampai ke negara kita dalam pertengahan tahun lepas. Pada ketika itu kita dapat relax sekejap. Ya? Di hospital pun jumlah pesakit tak ramai. Doktor pun boleh cuti sekejap. Semua orang boleh bernafas seketika. Tapi kemudian apabila varian Delta itu melanda, kita dapati kemasukan ke hospital semakin meningkat. Kalau dulu seorang dalam keluarga mungkin seorang dua orang yang kena. Tapi semasa varian Delta melanda, satu keluarga tu semua kena. Okey, Doktor, maafkan saya boleh mencelah macam ni. Okey, masa varian Delta melanda, itukah wujudnya masa itu yang dikatakan sebagai airborne? Dulu kita tahu kalau cakap tentang jangkitan lebih pada sentuhan dan sebagainya, tapi bila wujudnya Delta varian itu, udara pun boleh menjangkiti kita secara lebih pantas. Betul, Doktor? Okey. So, macam saya cakap tadi, dia ada mutasi dekat spike protein. Bila ada mutasi, dia seolah-olah macam kunci kepada pintu. Kunci tu jadi lebih senang nak masuk. Virus tu dia lagi cepat nak masuk dalam sel manusia. Dia cepat menangkap pada reseptor dan dia senang masuk ke dalam sel. Jadi virus tu kita tahu untuk coronavirus ini dia merebak melalui udara. Tidak sangat kepada proses persentuhan, melainkan ada cecair daripada mulut ataupun bahagian pernafasan yang terkena pada tangan dan telah ada kontaminasi dan kita pegang orang atau pegang barang. Tapi virus ni tak boleh hidup lama pada permukaan luaran. Dia akan hilang sendirilah. Ya. Jadi punca utama merebaknya jangkitan coronavirus atau SARS-CoV-2 ini adalah melalui aerosol ataupun droplets. Itu adalah punca yang memang sehingga kini kita ketahui adalah punca utama
merebaknya virus tersebut. Okey, kita baru ni buat intro doktor. Ya. Dah rasa macam berdebar dah, dah rasa risau dah. Tapi ramai lagi nak bertanya sebenarnya, bukan Zaim seorang. Kita nak cuba membaca juga dekat kita punya Facebook sekarang ni. Daripada rakan Facebook kita di Hello Dr. TV3, soalannya berbunyi begini. Salam doktor. Ada yang cakap varian Omicron kurang bahaya berbanding Delta. Betul atau tidak? Tapi doktor simpan jawapan dulu. Ya. Anda semua jangan ke mana-mana nak tahu jawapan. Dudukkan situ betul-betul. Kita akan jumpa lagi sekejap lagi. Jangan ke mana-mana, okey? Selamat kembali bersama kami dalam siaran langsung Hello Dr. TV3, dan topik hari ini kan doktor, anda semua perlu tahu. Topik kita tentang varian baharu, apakah perbezaannya? Tadi doktor dah jawab tentang varian Delta, okey. Lepas ini doktor berjawab tentang varian Omicron pula. Bagaimana ia terbentuk? Tapi sebelum itu, kita baca soalan yang tadi itu, iaitu tentang soalan yang dikeluarkan oleh rakan Facebook kita, Hamdan Arsyad. Salam doktor, ada yang cakap varian Omicron kurang bahaya berbanding Delta. Ini agak mengelirukan sikitlah. Mungkin doktor berjawab sikit soalan ini kepada penonton kita pada hari ini. Baik, terima kasih Encik Hamdan kerana bertanya soalan yang telah diberikan. Jadi, kita kena pasti Delta tahun lepas dan ia amat dahsyatlah. Itu ayat yang saya boleh katakanlah. Kita semua terkesan, ramai yang terpaksa masuk ke ICU, ramai juga yang meninggal. Peningkatan kadar peningkatan tu memang sangat ketara pada tahun 2020. Tapi Omicron sekarang telah mula mengambil alih Delta. Jadi di United Kingdom dan di Amerika, Omicron adalah varian utama yang dominan mengatasi Delta. Omicron ini dia mempunyai kadar kebolehjangkitan 1.6 kali ganda lebih hebat daripada Delta. Lagi bahaya sebab dia lagi cepat merebak. Lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Okey. Tapi melalui kajian pakar-pakar di negara United Kingdom dan Amerika, didapati varian Omicron ini kurang memberi kesan jangkitan kepada paru-paru sedahsyat Delta. Ada baik buruk dia juga di situ. Ada baik buruk juga. Mungkin ramai orang yang boleh dijangkiti, tetapi dia kurang memberi kesan seperti Delta yang sehingga menyebabkan kematian dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita tidak boleh rasa relax ataupun tidak takut pada Omicron. Kalau Omicron tu mempunyai kadar kebolehjangkitan lebih tinggi daripada Delta, lebih ramai yang dijangkiti, lama-kelamaan akan lebih ramai orang yang masuk ke hospital, lebih ramai yang terkesan. Kita mungkin perlu tutup balik OPKP balik. So kita tak nak. Kita tak nak semua tu. Jadi walaupun dia tidak sebahaya Delta buat masa ini, tetapi kita tidak boleh ambil enteng dan sentiasa menjaga kesihatan serta orang sekeliling kita daripada mendapat Omicron. Jadi di Malaysia sekali doktor, lebih ramailah orang menghidap terjangkitnya Delta, bukan Delta varian Omicron tu, berbanding Delta sekarang. Dia dah pun melebihi di negara barat. Di Malaysia? Di Malaysia belum lagi. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan pada 2-3 hari yang lepas, kita dapati dalam ada 6,000 lebih varian of concern yang didapati di negara kita. Varian Delta masih mengatasi Omicron. Di Malaysia sekarang? Ya, di Malaysia. Sebab Omicron ni dibawa daripada luar negara. Dan kita telah mengamalkan prinsip kesan cepat, cegah. Jadi mereka seperti yang return traveller, orang yang baru balik daripada negara luar, kita kuarantin, kita jalankan ujian COVID test di airport untuk mencegah mereka daripada membawa masuk varian-varian baru yang boleh menjejaskan kesihatan rakyat kita. Ya, dan doktor cakap tadi di Malaysia masih lagi varian Delta tu masih lagi tinggi menjangkiti rakyat Malaysia, dan baru-baru ini wartawan kami Nur Hidayah Hanafi sempat bertemu dengan bekas pesakit jangkitan varian Delta. Nak tahu apakah pengalaman pesakit itu? Jom kita saksikan bersama. Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan pelbagai varian-varian baharu yang mula dikesan. Dan menurut petikan Akhbar Harian Metro pada tahun lalu, varian Delta merupakan antara varian yang dominan di Malaysia.
Dan sekarang ini saya akan membuat panggilan video bersama dengan individu yang telah disahkan mengidap COVID-19 varian Delta. Bukan sahaja dia tetapi juga seluruh keluarganya. Assalamualaikum Aisyah. Boleh tak Aisyah kongsikan macam mana bermulanya tahu yang Aisyah sekeluarga disahkan positif COVID mendapat varian tu adalah varian Delta? Masa mula-mula tu kita orang kata demam biasa je. Sebab macam start demam ayah I, lepas tu adik I, tiba-tiba macam kakak I, mak I, yang lain semua pun macam tak sihat. Kita orang satu rumah ramai. Lepas seorang-seorang semua macam dah tak sihat, macam dah pelik dah. Kita orang pun pergi buat RTK. I rasa tu yang paling banyak sekali ada varian Delta tu. Yang orang lain macam tak perasan sebab I start terus cerek. I muntah-muntah, lamalah muntah dekat 2 minggu I muntah non-stop tak berhenti masa tu. Panggil semua family member, daripada 13 orang masa tu, 11 orang positif, 2 orang je negatif. Semua kena melalui sharing makanan lah, maknanya kita share satu sudu, kita share sebab kita ingatkan macam tak ada apa-apa kan, family kan. Rupa-rupanya tu salah satu sebab lah, lagi cepat you kena. Yang teruknya varian Delta ni, sebab dia akan buat you jadi ceret-beret, you muntah-muntah. So you kena berulang-alik pergi toilet. Padahal badan you macam like very weak kan masa tu kan, you tak sihat. So you sangat lemah tapi at the same time you kena pergi juga toilet. Tatkala mereka sekeluarga berjuang melawan COVID-19, Aisyah kehilangan kakaknya yang tewas pada virus tersebut. Kakak I masa mula-mula kena tu, dia nampak okey je. Dia yang jaga kita orang, like macam tolong masak untuk satu rumah. Tapi lepas hari keempat macam tu, dia macam sangat tak sihat tau. Sebab dia pun ada sakit. Lepas tu 28 hari bulan macam tu, pukul 5 lebih macam tu, doktor call my mum cakap dia dah tak ada. Siapa yang rasa vaksin tu tak penting, pergilah dapatkan vaksin. Sebab dalam family member I, 13 orang yang kena. Siapa yang dah vaksin ni memang kita orang nampak dia punya survival mood dia tu berbeza dengan orang yang tak vaksin. So, I cakap kalau kena sakit lah COVID ni. Yang paling sakit tu kalau you kehilangan seseorang lah. So jagalah, especially orang yang berpotensi lah, yang ada penyakit. Ya, siapa yang terkena saja tahu bagaimana rasanya perihnya pengidap COVID-19 ini yang menghidapi Delta variant itu sendiri. Dan doktor pun sempat bercerita dengan Zaim tadi, katanya memang dahsyat betul. Ramai orang bila terjangkit saja varian Delta ni, dia punya kadar tu terus dahsyat drop terus kan. Dan peningkatan kematian pun meningkat dan sebagainya. Yeah. Tetapi ada perbezaan yang nyata selepas kebanyakannya mendapat 2 kali dos suntikan vaksin. Ya, betul. Pada masa Delta melanda kita, kadar kemasukan ke hospital amat tinggi. Tetapi semasa itu juga negara kita tengah dalam proses untuk memastikan semua orang mendapat vaksin. Jadi ramai juga yang dapat vaksin kali kedua, tapi vaksin kedua tu tak sempat untuk build up dia punya immune system dan kena COVID pula. Jadi ada orang yang mungkin keliru, adakah sebab dapat second dose of vaksin saya kena COVID? Mungkin semasa itu dalam proses peningkatan kes dan semua orang rasa panik dan berlumba-lumba mendapatkan vaksin kedua. Kemungkinan untuk mendapat jangkitan sebelum vaksin itu dapat memberi tindak balas positif ke dalam badan itu terjadi. Tetapi selepas kita dapati masyarakat Malaysia ramai yang telah mendapat atau lengkap 2 vaksin, 2 dos vaksin, kita dapati walaupun masih ramai yang masuk ke hospital, tapi kedahsyatan Delta tu tidak seperti dulu. Kadar kemasukan ke ICU berkurang, kadar kematian berkurang. Doktor-doktor di hospital pun dapat relax sekejap. Dia macam wave of tsunami. And then kita semua panik, kerja penat semua. Tapi selepas tu bila semua orang masuk ke hospital dengan vaksin yang lengkap, alhamdulillah mereka respon dengan ubat-ubat yang diberi di hospital. Alhamdulillah. Dapat balik rumah dengan cepat. Alhamdulillah juga. Dan tidak masuk ke ICU. Itu yang paling penting. Kita nampak perbezaan nyata lah. Ya, sangat. Okey, baru kita nak tarik nafas lega seketika, hujung pula virus ataupun varian Omicron ataupun Omicron. Dan Zaim ada juga terdengar daripada pengalaman orang yang menghidap Omicron itu, mereka punya simptom berbeza. Kalau macam COVID-19 kan ataupun Delta varian biasa tu,
hilang dia rasa dan sebagainya. Tapi Ya. kalau Omicron tu, dia rasa tak hilang. Kadang tak demam, Ya. makan berselera tapi ada Omicron dalam badan. Ya. Itu yang kita dapati daripada kajian di luar negara. Ya. Kebanyakan pesakit pada tahun 2020, hujung 2020 dan 2021 sudah mendapat vaksin. Ya. Jadi imun sistem kita jadi lebih kuat. Walaupun kita pernah kena COVID dahulu ataupun pernah divaksin, kita masih boleh dijangkiti virus. Ya. Terutamanya varian-varian baru. Tapi bila varian baru ni masuk ke dalam badan dan badan kita telah bersedia kerana telah divaksinasi, kita punya simptom kurang. Kita punya proses penyakit tu kalau dulu 7 hari, 10 hari, 14 hari, dia dapat dipendekkan kerana badan kita dah ada askar untuk melawan virus dan menetralkan virus tersebut dengan lebih pantas. Vaksin askarnya. Ya, itulah jawapan yang buat masa ni para saintis telah bersetuju. Vaksin adalah sebab kenapa Omicron tu nampak tidak berapa menjejaskan sangat kesihatan. Dan kita dapati juga virus Omicron ni dia tidak mempunyai dia tidak berapa kuat untuk masuk ke dalam paru-paru. Dia affect cuma bahagian atas saja. Tapi semua ni adalah kajian-kajian awal. Ya. Walau macam mana pun, walaupun dia tidak dahsyat, kita semua perlulah sentiasa bersedia. Dan sebab itulah kita mengesyorkan pengambilan booster dose kepada semua. Kerana kalau sekiranya Omicron melanda negara kita dan menjadi virus yang dominan, kalau badan kita sudah bersedia, walaupun virus itu tidak dahsyat atau tidak sebahaya Delta, kita semua telah ready. Jadi hopefully masa tu kadar kemasukan tidak tinggi. Dan insya-Allah kalau nak puasa, nak raya semua kan kita tak nak kes terlalu tinggi nanti dah tahun ketiga pula tidak berhari raya. Ya, janganlah kita nak raya lagi kan. Ya, betul. Nak raya kan. Siapa nak raya? Kita dah sembang tentang varian Delta. Dah bersembang tentang varian Omicron. Tiba-tiba tercetus satu gabungan berdua. Dia berduet pula dia. Deltacron. Adakah orang yang menghidap Deltacron tu, terkena Deltacron kedua-dua sekali, doktor? Okey. Tak bagaimana dia bertindak balas untuk badan kita pula? Deltacron ni sebenarnya tidak wujud. Tidak wujud? Dia sebenarnya adalah satu kesilapan di makmal. Jadi dia ditemui oleh saintis di negara Cyprus. Mereka membuat kajian di makmal dan mendapati kewujudan virus baru. Tetapi bila dikaji semula, didapati semasa mereka mengkaji virus-virus ini, terdapat kontaminasi antara Omicron dan Delta yang nampak macam tergabung. Bila dihantar kepada makmal lain untuk review semula, didapati ini adalah kontaminasi makmal dan bukannya virus baru. Nama-nama virus ni dia tak boleh cipta sesuka hati. Nanti kan ada yang nama macam Megatron lah apa semua kan. So kita tak boleh kita semua tu. Tu semua ada sebab. Dan virus juga tidak boleh diberi nama berdasarkan negara yang ditemui. Kerana dia akan memberikan stigma terhadap negara tersebut. Jadi semua ni adalah persetujuan bersama para saintis dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi dia kena ikut peraturan yang telah ditetapkan dan perlu disahkan oleh pakar satu dunia untuk mengatakan yes, this is a new variant. Kita semua kena berjaga-jaga. Ya, dah sah di sini memang varian Deltacron tu tak wujud Cuma ada Delta dan juga Omicron saja. Okey, dan kita juga tahu sebelum ini kalau nak tahu tentang terkena COVID-19 tu kita guna kaedah calitan hidung tu ataupun swab test. Tapi nak tanya doktor kejap lagi, adakah proses calitan itu juga dapat kata orang tu detect orang yang menghidap Omicron dan juga Delta? Nak tahu? Anda tak boleh ke mana-mana. Jumpa anda sebentar saja lagi. Okey, kembali bersama kami dalam rancangan Hello Dr. TV3. Baiklah, ini pun satu kata orang tu ada satu lagi nama baru yang saya baru dengar juga sebenarnya, iaitu tentang flurona. Siapa pernah dengar? Rupanya ini gabungan di antara influenza dan corona. Dah ke berlaku di Malaysia? Macam mana kisahnya, doktor? Okey. Jadi flurona ni adalah gabungan ataupun gabungan antara virus influenza dan coronavirus. Bukan virus tu bergabung, tetapi
seseorang individu itu dijangkiti oleh 2 virus yang berbeza dalam masa yang sama. Aduh, ya. Sebab dua-dua cara masuk dalam badan ni sama, iaitu melalui udara. Perkara ini dikesan di negara-negara sejuk, negara barat. Sebab influenza ni memang satu virus yang sentiasa ada dan dia punya kes peningkatan tu berlaku pada musim sejuk, menjelang Christmas, dan kita tahu sekarang ni kebanyakan negara telah membenarkan international travelling. Betul. Jadi semua orang pergi mengembara, dan sebelum ni pun kita tahu kebanyakan pesakit-pesakit yang ingin keluar negara, kita syorkan dapatkan vaksin influenza. Jadi itu untuk melindungi daripada segi jangkitan influenza yang serius. Dan sekarang ni bila ada COVID pula, dia cara masuk dah sama, tapi bila dapat 2 virus yang berbeza dalam masa yang sama ni, fikirkan sendirilah kesannya. Bila kita sembang-sembang tentang macam-macam varian ni kan, daripada tadi doktor kata 5 dah wujud sebenarnya, dah ada pula gabungan di antara influenza, bukan gabungan influenza dan juga COVID-19 dapat serentak. Ya. Pada pandangan doktor lah, ada tak agaknya lagi varian yang bakal melanda kita lagi, doktor? Ya. Lumrah virus ni dia sentiasa berevolusi. Survival of the fittest. Ya, dia akan sentiasa menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Sebab dia nak terus hidup. Kelangsungan hidup virus itu adalah penting untuk dia terus wujud. Jadi akan wujud varian-varian baru. Jadi disebabkan itu, kita perlu sentiasa bersiap sedia. Walaupun jumlah kes berkurang, walaupun varian yang baru ni mungkin tidak sebahaya varian dahulu, tapi tidak mustahil kalau wujud nanti varian yang lebih kuat. Dan benda ni berlaku kalau kita benarkan virus itu merebak dan menjangkiti lebih ramai orang. Dan bila proses mutasi berlaku dalam kumpulan manusia yang ramai, akan tercetuslah varian baru yang dikhawatiri boleh membahayakan. Okey, Zaid juga faham, difahamkan oleh beberapa doktor di laman sosial sebenarnya. Katanya macam, okey, kenapa kita perlu booster kan, doktor? Kata orang tu, kalau vaksin pertama dah ada, vaksin kedua tu dia punya kadar dalam badan tu dia boleh menurun. Booster membantu menolak semula ke atas. Dan kerana wujudnya pelbagai varian yang menyeramkan ini, penting untuk kita booster, betul doktor? Ya, betul. Untuk lagi kita rasa lebih kuatlah melawan virus tersebut. Sebab kesan vaksin terhadap seseorang itu berbeza. Ada orang yang perlukan 1-2 vaksin, badan dia dah cukup imunisasi. Tapi ada juga orang, terutamanya mereka yang mempunyai penyakit kronik, imun sistem sedia ada tidak kuat, dan mereka yang berisiko tinggi. Contoh frontliner. Frontliner, macam saya, kalau saya nak pergi berperang, saya nak the best weapon. Saya nak persediaan yang paling bagus untuk melindungi diri saya dan anak-anak buah saya yang bekerja di lapangan. Disebabkan itu, kita bila booster telah disyorkan oleh WHO, kita semua ambil. Jadi untuk mempersiapkan diri dan memastikan imun sistem kita sentiasa tahap yang tertinggi. Dia macam turbo charge lah. Turbo charge kita punya standby, benteng. Sebab kita tak tahu apa yang akan mendatang. Jadi kalau kita tak tahu apa yang mendatang dan apa yang akan mendatang tu boleh berpotensi menyebabkan benda yang bahaya atau menyebabkan kita boleh menjangkiti orang yang kita sayangi, kenapa tidak? Ya, betul. Maksudnya sama-sama kita sediakan payung sebelum hujan. Ya, betul. Dan sekarang kita lihat di rata-rata seluruh Malaysia sebenarnya, termasuk juga Lembah Kelang sekarang ini, rancak orang sedang menerima suntikan dos penggalak ataupun booster. Dan kita juga nak bersama dengan rakan setugas kami sekarang ini yang berada di pusat pemberian vaksin. Ada 4 sebenarnya tempatnya, tapi dipergi di kawasan IDCC Shah Alam. Kita bersama terus dengan rakan setugas Irin Putri Azmi. Terima kasih Studio B. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Hello Doktor. Anda bersama saya, Irin Putri Azmi, bersiaran dari PPV Integrasi Mega IDCC Shah Alam. Yang mana PPV ini telah mula beroperasi semula bermula 15 Januari lalu untuk mempercepatkan lagi pemberian dos penggalak kepada orang ramai. Beroperasi dari jam 8.30 pagi sehingga 9 malam setiap hari. PPV ini mempunyai kekuatan 100 petugas dan juga sukarelawan. Baiklah, untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai PPV ini, kita bersama dengan pengurus PPV IDCC Shah Alam iaitu Dr. Nur S. Naimi yang bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah sihat. Okey, Doktor. PPV Integrasi Mega IDCC Shah Alam. Kenapa mungkin dikenali sebagai integrasi itu? Apa perbezaannya? Terima kasih. Pusat
pemberian vaksin ataupun PPV integrasi Mega adalah berpandukan integrasi sebenarnya dirujuk sebagai kerjasama awam dan swasta. So Kementerian Kesihatan sebenarnya bekerjasama dengan Protect Health untuk membekalkan healthcare provider atau healthcare organizer yang daripada pihak swasta seperti dalam kita IDCC adalah QMed untuk menjayakan PPV IDCC. Bagi term mega pula adalah disebabkan oleh kapasiti kita. Jadi kapasiti kita yang buat masa ini adalah 4,000 sehari vaksin yang kita boleh terima dan insya-Allah jika dibenarkan boleh sehingga 6,000 dengan kapasiti PPV yang kita boleh terimalah untuk buat vaksin ini. Okey, dan saya kira ramai juga yang ingin tahu apakah jenis vaksin yang diberikan di sini. PPV IDCC buat masa ini kita boleh memberi AstraZeneca sebagai yang utama dan Pfizer untuk golongan khas, golongan seperti ibu mengandung, golongan yang mempunyai reaksi terhadap AstraZeneca pada dos yang kedua atau pertama. Jadi itu kita akan menilai dari segi kesihatan lah. Tapi kita ada AstraZeneca dan juga Pfizer buat masa ini. Okey, baiklah. Dan jika dilihat dahulu dan sekarang kan, apa perbezaannya dari segi keadaan di sini? Adakah lebih lancar aliran orang awam di sini? PPV IDCC memang beroperasi daripada yang dos pertama dan dos kedua. Sekarang kita juga beroperasi untuk dos penggalak. Jadi perbezaan yang saya dapat perhatikan adalah dari segi flow lebih cepat dan lebih lancar kerana kita sekarang sudah ada digital consent dan kita juga menerima vaksin yang lebih inform lah, maknanya mereka lebih tahu dan sudah biasa dengan flow untuk pusat vaksin. Jadi tiada banyak masalah lah itu soal flow dan memang lebih lancar. Okey, baiklah. Terima kasih Doktor kerana berkongsi pun masih bersama kami ya. Baiklah, sekian daripada saya Irin Puteri Azmi dari PPV Integrasi Mega IDCC Shah Alam. Bagi anda yang telah menerima temu janji untuk vaksinasi dos penggalak, jangan lupa pergi ke temu janji anda ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Irin ya. Nampak kat situ doktor, alhamdulillah ramai orang sedang memasang tentera untuk melawan varian-varian yang mungkin akan melanda dunia ya, mungkin kita doakan sama tidaklah ya. Okey, sama-sama itu doktor, kita juga nak petik soalan daripada rakan kawan-kawan kita di Facebook Hello Dr. TV3 sekarang. Kita soalan daripada Muhammad Azmi. Assalamualaikum doktor, bagaimana kita nak tahu kalau kita alami jangkitan dari varian Delta ataupun Omicron? Sejauh mana keberkesanan vaksin melawan varian-varian COVID tersebut? Kita tahu kalau kata coronavirus biasa, COVID-19 kita guna swab test, cari tu kita kesan. Tapi nak tahu kita terkena Omicron ke Delta dengan kaedah apa sebenarnya doktor? Ya. Apabila seseorang menjalankan test, sekarang ni kita ada dua test yang senang didapatilah. Satu ialah RTK antigen iaitu menggunakan ILU, saliva. Ataupun melalui calitan. Dan RTK antigen ni dia cepat, dalam masa 15 ke 20 minit dapat kita dah tahu result dia. Okey. Tapi dia tidak bagi tahu kita adakah ini varian ke tidak varian. Tak dapat baca lah. Tak dapat baca. Sebab dia ada test ringkas, test mudah. Yang penting ada ke tak ada virus dalam badan. Test yang kedua iaitu yang gold standard yang kita semua lakukan ialah RT-PCR melalui calitan. Dan result ni keputusan ni kita perlu dapati daripada makmal. So sampel calitan dilakukan, dihantar ke makmal dan result tu akan balik kepada doktor yang bertugas untuk mengetahui sama seseorang tu dijangkiti atau tidak. Selepas kita dapat result RT-PCR yang positif, result tersebut perlu dihantar kepada makmal utama. Contohnya di Kuala Lumpur, IMR ataupun makmal-makmal universiti untuk menjalani proses seterusnya iaitu whole genome sequencing. Itu lebih complicated dan ambil masa yang lebih lama. Dari situ baru boleh mengetahui sebenarnya itu varian apa. Tapi bila seseorang masuk ke hospital, doktor tak kisah you varian apa, kita akan treat you according to your symptom. Sebab kalau nak tunggu result memang akan ambil masa dan kesihatan seseorang tu boleh terjejas kerana kita tunggu keputusan. Simptom dia masih sama, rawatan
kesesuaian dia alhamdulillah buat masa ni masih sama untuk semua varian ini. Dan data-data varian ni hanya perlu untuk kita memantau trend semasa varian tersebut. Dan daripada segi booster pula, soalan yang kedua tu kan. Okey. Booster ini digalakkan kerana didapati varian yang terkini ni ada proses dipanggil immune escape. Bila kita dapat vaksin pertama dan kedua, semasa dia dicipta pada tahun 2020 masa tu tak ada lagi kewujudan varian. Jadi vaksin tu dicipta menggunakan virus asas. Tetapi bila berlakunya evolusi, macam telefon lah kena berevolusi daripada 3G ke 4G ke 5G, vaksin pun perlu dikaji semula untuk mendapatkan data sama ada dia masih berkesan ke tak. Unfortunately, ada vaksin-vaksin yang terdahulu digunakan didapati kurang berkesan untuk memastikan kita tidak terjejas teruk bila kena varian baru. Disebabkan tu ada pesakit yang terutamanya dapat vaksin-vaksin tertentu disyorkan untuk dapatkan booster kerana kita risau kalau tak dapat booster dan kena pula varian baru boleh mendapat kesan seolah-olah tidak pernah vaksin. Itu yang paling utama yang perlu kita ingatlah. Okey, baiklah doktor. Hari ini betul-betul rancak hangat pula kita sebab ramai orang nak tanya soalan. Bukan saja di Facebook tapi ada juga yang sedang telefon kami nak bertanya soalan. Okey. Kami bersama di talian sekarang ni Puan Zaliha daripada Mersing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Zaliha? Baik, alhamdulillah. Ni nak tanya doktor ni. Silakan Puan Zaliha soalannya. Okey. Saya nak cakap dengan doktor ni ke sekarang? Ya, silakan. Boleh. Silakan. Tapi doktor tengah beri penerangan tu. Dah habis dah. Oh, dah habis dah. Tengah tunggu je Puan dah cakap sekarang. Hello, doktor. Hello, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Doktor, saya ni dah injek 1 dan 2. Jadi, macam mana kalau injek yang ketiga ni sebab saya ada kesan alahan banyak, doktor. Jadi yang ketiga ni macam okey ke kalau orang yang macam saya alahan ni? Okey, terima kasih Puan Zaliha. Sama. Okey, jom kita dengarkan jawapan daripada doktor sebab saya rasa ini antara soalan yang cukup popular sekali. Ramai orang yang mungkin pernah ada sedikit alahan, ada kesan sampingan tapi khawatir akan suntikan booster yang bakal diterima. Macam doktor? Okey. So, dia bergantung kepada apakah dimaksudkan dengan alahan. Untuk semua kebanyakan vaksin-vaksin yang ada ni memang akan ada sedikit kesan sampingan yang berlaku. Demam, sakit badan, sakit tangan, lenguh dan sebagainya. Tetapi itu adalah kesan sampingan yang kecil jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh vaksin tersebut. Jadi sekiranya seseorang pesakit didapati ada alahan yang serius, contoh anaphylactic shock, bila dapat injection tu dia sampai kena masuk ICU semua. Yang tu kita akan lihat dari segi kenapa ia berlaku. Adakah dia spesifik terhadap vaksin tersebut dan kita ada beberapa kelas vaksin lain yang boleh kita syorkan untuk diberikan kepada pesakit. Jadi sekiranya Puan Zaliha tadi pergi berjumpa dengan doktor akan bertanya dengan lebih lanjut apakah alahan yang dialami, apakah vaksin yang telah diterima dan dia akan rancang apakah tindakan seterusnya, jenis vaksin apa yang sesuai dan monitoring ataupun pemantauan bagaimana yang kita nak buat untuk pastikan pesakit itu selamat selepas menerima booster. Okey, sebab elok juga doktor katakan tadi sebab kalau anda masih risau kat luar sana, ada cara. Mungkin anda boleh berjumpa doktor berdekatan terlebih dahulu untuk periksa badan. Boleh terima atau tidak boleh terima. Anda buat pemeriksaan terlebih dahulu. Okey, saya doktor kejap lagi. Selama mana kita kena cocok vaksin dan juga booster. Okey, tapi doktor akan jawab sekejap lagi. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Okey? Okey, terlalu banyak soalan yang kami terima. Kita akan cuba jawab satu persatu jika diizinkan masa. Kita terus nak tanya soalan dan juga nak dengarkan soalan daripada rakan Facebook kita di Facebook rasmi Hello Doktor sekarang ini, iaitu kiriman daripada Ummu Asyah. Okey, Assalamualaikum doktor.
Bagi wanita yang mengandung, kebanyakannya telah menerima first dan second vaksin. Bolehkah untuk booster ditangguhkan selepas bersalin? Risau berkaitan side effect vaksin yang mungkin akan melanda. Okey, kepada anda semua sedang hamil dan sebagainya, dengarkan jawapan sekarang. Okey. Terima kasih Puan Umu. Alhamdulillah anda telah menerima vaksin pertama dan kedua dan sekarang dalam proses mengandung. Bagi pesakit-pesakit atau wanita mengandung, kita syorkan mengambil booster, terutamanya untuk mempersiapkan diri dalam tempoh untuk bersalin dan berpantang kemudian. Jadi macam saya katakan tadi, mungkin ada side effect kecil yang boleh dialami oleh seseorang, tetapi dibandingkan dengan risiko mendapat COVID semasa dalam proses kelahiran, itu adalah lebih teruk. Ya. So kita nak sentiasa pastikan kita lindungi diri kita. Jadi bila kita nak bersalin, nak masuk dalam hospital, doktor akan buat test swab. Ya, betul lah. Okey. Selalunya lah bila wanita bersalin, bila nak masuk hospital, suami pun perlu bersama. Ya. Jadi kita lindungi diri kita, bayi yang akan kita lahirkan dan suami sendiri supaya kita dapat melalui proses kelahiran secara normal ataupun secara natural. Ya. Sebab kalau terkena COVID dalam proses tersebut dan tidak booster, pesakit boleh mengalami simptom yang teruk. Ya. Mungkin boleh menyebabkan kelahiran ataupun proses melahirkan tu terpaksa melalui proses operation, mungkin kena masuk ICU, suami tidak dapat bersama dengan pesakit untuk menemani dalam proses kelahiran, dan lepas bersalin pula tak boleh tengok baby sebab baby perlu duduk di NICU untuk isolasi. Jadi lebih banyak kesan. Kita kena fikir dari segi adakah dia memberi kesan sekarang ataupun sekiranya kena COVID masa tu dan teruk, kena timbangkanlah macam mana risiko yang perlu kita ambil masa tu. Ya, moga terjawab soalan itu kepada puan tadi tu. Okey, berdekat tentang ini kan, saya lihat di laman sosial, netizen mudah mengeluarkan macam okey, lepas dah ada booster ni dan yang dos ketiga, katanya ada dos pula keempat, kelima dan sebagainya kan. Dan adakah dah wujud dos keempat? Dan juga soalan Zaim, sampai bila agaknya kita perlu bergantungan kepada booster-booster akan datang? Okey. So Zaim, buat masa ni hanya ada 3 saja. Tak ada yang 4 lagi? Belum lagi. Kalau tak, Hospital Sungai Buloh antara yang terawal akan dapat nombor 4. Sebab jangan kita percayalah. Frontliner. Saya pun terkejut bila ada nombor 4 sebab kita pun tak dapat lagi. Jadi, seperti virus-virus yang terdahulu, contohnya influenza, rubella, MMR, kebanyakan virus ini sebab dia melalui proses mutasi, setiap tahun ataupun setiap satu ketika ada disyorkan untuk mendapatkan booster. Contoh macam tadi influenza, setiap tahun kena ambil vaksin untuk booster. Jadi pakar saintis sedunia sedang mengkaji sejauh mana kita perlu bergantung harap pada vaksin. Tak naklah sampai vaksin setiap 3-6 bulan sekali, tetapi buat masa ni tiada disyorkan lagi booster ke-4, ke-5 ataupun ke-6. Diharapkan kajian dapat dilakukan dan dapat mencapai kata sepakat untuk sama-sama kita jawab soalan tersebut. Perlu tak booster tambahan? Buat masa ini kita lengkapkan apa yang telah disyorkan dahulu, iaitu yang ketiga. Sebab itu yang memang satu dunia tengah kejar untuk dapatkan. Yang kemudian kita tunggu data-data kajian yang telah dilakukan untuk mencapai kata sepakat sama ada booster ataupun injection seterusnya diperlukan. Okey. Dan doktor, kita lawa sekarang ni memang ramai orang dah ambil booster dan ramai juga belum. Dan ramai juga masih takut dan khawatir. Sebab macam-macam cerita kan, ada yang ada kesan sampingan yang macam-macam. Tapi bukan semua kena kesan sampingan. Jadi doktor boleh ceritakan kepada penonton sekarang ni kan, macam mana ia bertindak balas kepada manusia doktor? Adakah selamat atau tidak booster ni? Kepada mereka yang sedang risau sekarang ni. Baiklah. Jadi saya faham ramai yang khawatir terhadap kesan sampingan. Tapi kita kena fikir balik, adakah kesan sampingan itu seserius atau seteruk mendapat virus tersebut? Ya. Macam saya kata tadi, it's like a turbo charge for kita punya immune system. Kalau kita sudah bersedia dan ditakdirkan kita masih terkena virus tersebut, badan kita telah bersiap sedia untuk melawan. Tetapi sebab immune sistem kita ni dia ada naik turun, dan setiap orang bertindak balas berbeza selepas divaksin. Mungkin ada yang demam, ada yang sakit tangan, ada yang
teruk sampai tak boleh jalan seminggu. Tapi dibandingkan dengan teruknya dapat COVID, masuk hospital, terpaksa dipisahkan, diisolasi, ada yang terpaksa masuk ke ICU. Fikirkanlah sama ada kita nak vaksin ataupun takut dengan kesan vaksin tetapi tidak takut kesan mendapat COVID yang serius. Yalah, sama-sama kita fikirkan. Fikirkan. Tepuk dada tanya selera. Ya, betul. Kalau kita memutuskan rantai ini, sama-sama kita bersatu sebenarnya. Ya. Okey, doktor. Nak tahu jugalah kalau dulu kan, kalau kata bila terkena jangkitan COVID-19 ni, kita kena kuarantin at least 14 hari. Tempoh baharu pengasingan diri ni berapa lama pula sekarang, doktor? Kalau terkena sebarang jangkitan. Ya. Selepas kita divaksinasi, imun sistem kita jadi lebih kuat untuk menyingkirkan virus tu dengan lebih pantas. Disebabkan tu kajian telah dilakukan untuk memendekkan jumlah ataupun tempoh kuarantin. Kalau dulu 14 hari, dah turun kepada 10 hari dan kemudian turun kepada 7 atau 5 hari. Ini adalah disebabkan data-data menunjukkan imunisasi itu membolehkan badan seseorang menyingkirkan virus tu dengan lebih pantas. Ya. Tetapi sekiranya seseorang dimasukkan ke hospital dan mengalami simptom yang teruk, contohlah macam kategori 4 atau kategori 5 yang perlu ke ICU, jumlah isolasi atau tempoh kuarantin itu masih panjang. Kerana imun sistem mereka agak lemah dan masih bertarung dengan virus. Jadi tempoh kuarantin yang singkat yang telah disyorkan oleh Kementerian Kesihatan baru-baru ini hanya terguna pakai untuk pesakit-pesakit yang mengalami gejala yang ringan. Kategori 1, kategori 2. Kategori 3, 4, 5 yang perlu masuk ke hospital masih mungkin memerlukan tempoh isolasi yang agak panjang untuk membolehkan badan mereka recover dalam proses jangkitan tersebut. Kita lihat keadaan pesakit tersebut baru tahu berapa lama lah. Ya, betul. Okey, doktor. Macam biasa, doktor, apa kata petang-petang ni, doktor, teruslah beri nasihat kepada penonton semua, langkah-langkah berjaga-jaga yang apa perlu kita lakukan untuk kita tidak terkena sebarang jangkitan COVID-19, doktor. Silakan. Baiklah, terima kasih Zaim dan terima kasih rancangan Hello Doktor kerana menjemput saya. Marilah kita sama-sama cuba memutuskan rantaian jangkitan. Macam virus ni dia survival of the fittest. Kita tak nak dia terus berevolusi. Kita nak putuskan jangkitan dengan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan, ikut norma baharu dan memastikan badan kita sentiasa bersedia untuk menghadapi apa jua varian yang mendatang. Dan kita juga perlu lindungi ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, rakan sepejabat kita agar kita semua dapat hidup seperti biasa. Dapat berhari raya, dah berapa tahun dah tak raya, insya-Allah. Kalau kita semua bersiap sedia, ambil booster dan kita jaga SOP, ikut pematuhan yang telah ditetapkan, insya-Allah kita boleh hidup dalam norma baharu dan dapat hidup seperti dahululah, insya-Allah. Okey, bagi mereka yang dah pun ambil vaksin 1, vaksin 2 dan juga dos booster ini kan, dos penggalak ini, dah ambil ketiga ni kan, apakah agaknya sedikit tips lah, doktor, boleh kongsikan kepada kami semua, mungkin cara kami jaga diri macam mana? Adakah pemakanan yang tertentu perlu kami jaga dan sebagainya, doktor? Okey. Disebabkan kewujudan virus, ramai orang telah mengambil kisah tentang kesihatan diri. Betul, Mereka mula mengamalkan cara hidup yang sihat, jaga pemakanan, makan buah dan sayur banyak, minum air yang banyak dan juga menjaga kebersihan. Ya, alhamdulillah. Disebabkan itu rakyat ataupun masyarakat jadi lebih peka terhadap kesihatan. Dan kita semua sentiasa kena ingatkan sesama sendiri untuk sentiasa mematuhi dan menjaga kesihatan supaya kita semua dapat hidup seperti normal, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Ada pesanan sikit, doktor, untuk doktor sampai kepada mereka juga sebenarnya. Bagi mereka yang masih lagi belum mengambil booster ataupun yang membatalkan temu janji, yang mungkin rasa khawatir dan sebagainya, doktor, bagilah mereka yakin sikit yang booster ni selamat buat mereka, doktor. Baiklah. Kepada mereka yang risau dan khawatir berkenaan dengan kesan sampingan booster, boleh pergi ke berjumpa dengan doktor masing-masing dan berbincang. Sebab kes masing-masing agak unik. Kita tak boleh mengeneralisasikan semua ini. Jadi jumpa dengan doktor, berbincang dan dapatkan pandangan yang tepat
Jangan dapatkan pandangan daripada sosial media ataupun bahan bacaan yang mungkin kurang tepat, sebab ini boleh mencetuskan kegusaran ataupun menyebabkan kita rasa lebih cemas dan takut. Sekiranya anda berjaya melalui fasa vaksin 1 dan 2, insya-Allah fasa nombor 3, badan kita boleh juga terima dan menjadikan kita lebih kuat dan insya-Allah sihat dalam menghadapi serangan COVID yang bertalu-talu ni. Sebelum kita keluar pergi vaksin ke booster ke, kita cubalah makan betul kenyang-kenyang perut betul-betul, minum air banyak-banyak dulu, bagi kita fit dulu, bagi kita kuat dulu, baru kita pergi booster insya-Allah. Okey doktor. Seronok bincang doktor pada hari ini kan, sejam dah tak sedar kita dah bersama-sama ni. Terima kasih doktor, Dr. Nur Arisah Misnan selaku pakar perubatan dan penyakit berjangkit. Hospital Singapura kena bersedia bersama kami pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi doktor ya. InsyaAllah. Okey, bagi anda yang menonton, terima kasih banyak-banyak kepada anda. Moga-moga semua persoalan anda dah pun terjawab dengan secara kami pada hari ini. Jangan lupa bersama kami lagi minggu hadapan dalam pada hari Ahad juga 5 petang hanya di TV3. Assalamualaikum, jumpa lagi. Jaga diri. Bye-bye.